balik tabir filem Si Tanggang yang mungkin kita tidak tahu. Pada satu malam yang sunyi, studio Jalan Ampas telah menjadi gempar apabila kedengaran satu letupan yang kuat, ibarat sebuah bom, telah gugur sehingga orang ramai terjaga, lalu menjerit meminta tolong. Ketika itu, H.M. Rohaizat, Kemat Hassan dan Cho Chan Kok, pengurus makmal, yang sedang bekerja malam, turut cabut lari berkeliaran. Sebabnya, kolam besar yang dibina untuk set filem Si Tanggang, tiba-tiba pecah dan air keluar mengganas dari studio. Jiran-jiran yang tinggal berhampiran meluru datang, melihat kejadian itu tetapi akhirnya, semua ketawa kehairanan. Bagaimanakah kolam sebesar itu boleh pecah, tanpa diusik oleh sesiapa? Disebabkan kejadian itu, seluruh kawasan luar studio telah banjir. Kata Rohaizat, barangkali, puaka Si Tanggang dah mengamuk tak? Mujulah syuting filem itu dah selesai. Berikut adalah coretan mengenai filem Si Tanggang, arahan Jamil Sulong, edaran Ogos 1961. Filem ini adalah filem Shaw Brothers, yang termahal sekali selepas filem Hang Tuah dan Raja Bersiung. Ia menelan kos hampir 3 suku juta ringgit pada waktu itu. Pada kebiasaannya, Shaw Brothers hanya beri bajet produksi filem sebanyak RM30,000 hingga RM50,000 sahaja. Di antara sebab perbelanjaan tinggi adalah kerana kos pembinaan 2 buah bahtera, satu untuk Nakhoda Reddan S. Kadarisman dan satu lagi untuk Bahtera Diraja. Selain dari itu, kos pembinaan beberapa set rumah kampung, kostum yang ditempah baru, serta perbelanjaan untuk rekrut ramai pelakon-pelakon ekstra di lokasi luar. Kos logistik juga diambil kira, kerana sebahagian besar penggambaran filem ini dibuat di pertengahan Laut Pengerang, Johor. Para pelakon dan kru ditempatkan di Sungai Rengit selama 3 minggu dan situ sahaja menelan belanja sebanyak RM10,000 sehari. Perjalanan bot untuk syuting di tengah laut sahaja mengambil masa 3 jam setiap hari dan pada keseluruhannya ia berlarut sehingga 15 hari kerana syuting kadangkala tergendala akibat gangguan cuaca seperti gelombang yang kuat dan ribut yang bengis datang tanpa amaran. Sementara menunggu cuaca tenang untuk syuting, para pelakon dan kru cuba menghiburkan diri dengan menyanyi dan menari mengikut rentak gendang dari alat-alat seperti pinggan, cawan dan apa saja, asalkan boleh menghasilkan bunyi bila dipalu. Ada juga yang gemar buat kerja-kerja lain. Rahim asyik memancing, Zaitun pula gemar membakar udang, dan Sarimah pula suka mengumpul batu karang. Dalam pada itu, S. Kadarisman kerap memencilkan diri ketika syuting kerana beliau sedang mengidap penyakit yang terpaksa disuntik atau injek di pahanya beberapa kali sehari. Semuanya dilakukan sendiri. Mengikut kata Jamil Sulong, kisah anak yang disumpah ibu ini ada bermacam-macam versi. Kalau di Brunei, cerita ini masyhur dengan nama Jong Batu atau Nakhoda Manis. Di Medan pula namanya Si Kantan, di Padang disebut orang Malim Kundang. Tetapi di Batu Pahat dikenali dengan anak Raja Donan, dan akhir sekali di Batu Caves, disebut sebagai Si Tanggang. Penggambaran filem ini telah mengambil masa, hampir 2 bulan termasuk, pergerakan ke lokasi di Johor, dan hasilnya sangat memuaskan. Filem ini boleh dianggap sebagai, antara filem epik teragung, yang pernah diterbitkan oleh Shaw Brothers. Kesemua para pelakon telah memberi komitmen, dan persembahan yang memuaskan. Dan yang paling outstanding sekali adalah Nurmadiah yang berlakon sebagai Dermai, ibu yang malang. Ketika syuting babak di mana Tanggang menendang ibunya sehingga jatuh ke laut, pengarah Jamil Sulong sendiri telah menitis air mata melihat keberkesanan lakonan Nurmadiah. Filem Si Tanggang telah mula ditayangkan pada 20 Ogos 1961 dan telah mendapat kutipan box office atau pecah panggung. Semasa pembikinan filem ini, antara filem termahal keluaran Shaw Brothers ketika itu. Mereka adalah saksi hidup yang masih mengingati kejadian atau pengembaraan iaitu Jin Samsudin dan Sarimah serta Jamil Sulong. Terbaik trivia ni, lakonan Nurmadiah memang terbaik. Selepas pisang salainya dibuang dalam laut, Si Tanggang sampai hati sungguh Si Tanggang. Berilah apa saja watak buat seniwati Nurmadiah, pastinya dapat dijayakan dan dilakonkan dengan berkesan sekali. Tak kiralah watak jahat, sebagai ibu tiri.
Watak komedi dalam filem Bujang Lapuk sebagai Cik Normah, tuan rumah kepada penyewa rumahnya P. Ramlee. Dan watak ibu yang malang dalam filem Si Tanggang. Biarpun sudah beberapa kali disiarkan di TV, namun saya tidak pernah jemu untuk menonton filem Si Tanggang. Kesian sungguh, seorang anak yang dibesarkan dimanja, ditatang minyak yang penuh, bila jadi kaya, Si Tanggang tidak mengaku ibunya yang miskin, sebagai ibunya sendiri. Akhirnya, kena sumpah dari doa ibunya, memang sangat berkesan dan nyata. Pelakon era 50-an tersebut, memang semuanya hebat-hebat belaka. Normadiah boleh bawa apa saja watak, dia akan buat yang terbaik, dan sangat berkesan di hati penonton, dia juga boleh menyanyi dengan merdu sekali. Tak sanggup tengok Sin Tanggang menendang ibunya sampai terjatuh dari kapal. Sin itulah yang paling merentap hati, saya percaya kejadian yang berlaku bukan kebetulan, bila saya menonton filem ini, terasa sesuatu yang tak boleh digambarkan. Jangan sesekali menyakiti hati ibu, doa ibu yang hatinya amat terluka, sesungguhnya tiada hijab. Maknanya lakonan mereka semua, amat berkesan. Sehingga menitiskan air mata kita semua, Jeans Shamsuddin dan Sarimah pula, dibenci oleh penonton memang terbaik. Cerita yang memberi 1000 makna, dan pengajaran, kasih seorang ibu dan derhakanya seorang anak. Saya suka tengok Jeans Shamsuddin dalam Watak Tanggang, melihat kegigihan dia bekerja hingga berjaya, tetapi sayang lupa daratan pula. Kata orang, memang betullah di Batu Caves tu, kadangkala terdengar suara burung helang. Itulah suara Si Tanggang, yang disumpah menjadi burung helang, berlega di sekitar laut, menyesali akan perbuatannya. Saya belum lahir lagi waktu filem ini ditayangkan. Tapi bila dah besar, saya menonton filem ini berulang kali, namun setiap kali menonton, saya pasti menangis. Sedih sungguh filem ini. Tahniah pada pengarah dan semua pelakon-pelakon, yang berjaya membawa watak dengan begitu baik sekali, terkesan sungguh di hati ini. Adegan cerita dari cerita Si Tanggang, Normadiah ibu Tanggang, membawa pisang salai kesukaannya, oleh kerana ibunya kekampungan, dan hidup susah. Akhirnya Tanggang tak mengakui ibu kandungnya, setelah nikahi anak raja, sedih cerita ini. Cerita ini adalah iktibar pengajaran, tersurat dan tersirat untuk umat manusia jadi begini. Walau bagaimana kedudukan kita, dan bernikah dengan sesiapa sahaja, ibu kandung jangan diabaikan. Al-Fatihah buat yang sudah meninggal dunia, semoga rohnya dicucuri rahmat. Bersama orang-orang yang beriman, semoga Seniwati Sarimah sentiasa sihat selalu hendaknya.